Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada student accounting cikgu. Okey, hari ini cikgu akan terangkan ya modul 7 ya, penyata kewangan milikan tunggal tanpa pelarasan, dan hari ini cikgu akan masuk penutupan akaun hasil, akaun belanja dan juga akaun inventory ya. Okey. Baik, sekejap ya. Baik, cikgu harap student cikgu nampak ya. Okey. Baik, sebelum cikgu teruskan ya, cikgu harap student masih ingat kitaran perakaunan. Okey, kitaran perakaunan kita ada dokumen sumber, kemudian kita hantar ke buku catatan pertama, kita hantar ke leja dan kemudian kita imbangkan leja tu ada baki HP dan baki BB, dan kemudian kita sediakan imbangan juga. Tujuan kita ya, semua akaun hasil dan belanja kita tutup dengan menggunakan baki HB dan baki BB ya, sebab kita nak menyediakan imbangan juga. Dan pada akhirnya ya, setelah selesai kita sediakan penyata kewangan yang kita ambil daripada imbangan juga, akaun hasil dan akaun belanja kita kena tutup ya. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Baik, catatan penutupan adalah langkah terakhir sebelum penyediaan penyata kewangan dalam kitaran perakaunan yang dibuat pada akhir tempoh perakaunan. Langkah terakhir ya, iaitu sebelum penyediaan penyata kewangan dalam kitaran perakaunan yang dibuat pada akhir tempoh perakaunan. Jadi ingat ya, selepas penyata kewangan, langkah terakhir kita adalah menutup ya semua akaun hasil dan akaun belanja. Okey, akaun hasil dan akaun belanja merupakan akaun sementara ya ataupun nominal bagi satu tempoh perakaunan sahaja, kerana segala hasil dan belanja bagi satu tempoh perakaunan tidak dibawa ke tahun perakaunan berikutnya. Tidak seperti akaun aset dan liability ya, serta ekuiti pemilik. Akaun hasil dan belanja ialah akaun sementara dan semuanya kita mesti selesaikan ya untuk satu tempoh perakaunan sahaja. Kerana pada tempoh perakaunan yang berikutnya, okay, kita akan mulakan akaun hasil dan belanja yang baru. Okey. Baik, tujuan penutupan akaun hasil dan akaun belanja pada akhir tempoh perakaunan adalah seperti yang berikut. Kenapa tujuan dia? Supaya akaun hasil dan akaun belanja akan berbaki sifar pada awal setiap tempoh perakaunan. Jadi kita kena tutup ya akaun hasil dan belanja ya, kerana kita nakkan baki dia sifar. Jadi kita tak akan mulakan yang barulah bagi tempoh perakaunan yang seterusnya. Soalnya supaya akaun modal kita dapat dikemas kini dengan butir untung bersih dan rugi bersih. Ya. Jadi dengan kita tutup akaun hasil dan akaun belanja, jadi kita boleh cari ya untung bersih dan rugi bersih. Okey, soalnya semua hasil dan belanja akan dipindahkan ke akaun untung rugi untuk mengira untung bersih ataupun rugi bersih. Ingat ya, semua hasil. Ya, semua hasil kita akan masukkan di sebelah debit, di sebelah kredit akaun untung rugi, dan belanja di sebelah debit akaun untung rugi. Seterusnya, untung bersih atau rugi bersih pula akan dipindahkan ke akaun modal. Okey, contoh penutupan akaun-akaun yang memberi kesan terhadap untung kasar ataupun untung bersih atau rugi kasar ataupun rugi bersih ya, cikgu akan terangkan selepas ini ya. Dia ada contoh dia bagaimana kita nak tutup akaun-akaun tu. Okey, lihat ya. Yang ini kita tutup akaun yang memberi kesan terhadap untung kasar dan rugi kasar. Dan akaun yang memberi kesan terhadap untung kasar dan rugi kasar ialah akaun perdagangan kan. Okey, jadi ya, contohnya akaun jualan.
Okey, nampak? Akaun jualan, kita kira semua di sebelah kredit, ya. Bawa ke sini, ingat langkah yang cikgu dah terangkan sebelum ni bila kita nak menutup akaun. Langkah pertama, buat garisan jumlah. Langkah kedua, kira di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Langkah ketiga, masukkan jumlah yang paling besar. Langkah yang keempat, kita kira jumlah yang paling kecil. Okey. Jadi sekarang jumlah yang ini kita bawa ke sini, kita tolak yang ni tak ada apa-apa kosong jadi kita tolak ni dapat 111,210. Baik, akaun jualan dia memberi kesan terhadap untung kasar dan rugi kasar, jadi butir dia ialah akaun perdagangan sebab kita akan pindahkan ke akaun perdagangan. Soalnya yang memberi kesan terhadap untung kasar dan rugi kasar ialah akaun berlian. Sama juga tambah semua, bawa ke sini, dan ini jumlah dia. Okey, yang ini tolak tak ada apa-apa, jadi ini dia ialah jumlah yang sama. Okey, ini juga kita tutup butir dia akaun perdagangan. Okey, akaun pelanggan jualan sama. Okey, jadi ada dua cara Dua cara. Okey, baik lihat sebelum ni cara dia ialah dengan nampak ni. Kita buat garisan jumlah. Ataupun cara yang seterusnya kita tak perlu buat garisan jumlah. Sebab kita tahu kita akan jadikan jumlah dia sifar kan. Jadi di sebelah debit dan di sebelah kredit dia mesti sama. Kalau akaun pelanggan jualan di sebelah debit 2,400, kita pindahkan ke akaun perdagangan 2,400. Okey, ini adalah cara yang kedua. Kita cuma garis saja di bawah dia Jadi kita dah tutup akaun ni. Soalnya akaun pelanggan belian pun sama 3,800 dan kita pindahkan ke akaun perdagangan. Okey, yang berkesan pada untung bersih dan rugi bersih pula, ini kita akan pindahkan ke akaun mana? Akaun untung rugi. Jadi, kita pindahkan akaun untung rugi, di sebelah sini 12,000 dan kita pindahkan ke akaun untung rugi. Okey, soalnya akaun gaji, akaun gaji. Okey, yang ini pula dia buat cara ada jumlah bawah dia. Jadi dua cara tadi cikgu sebut Kita kira semua 4,800, letak 4,800. Kemudian kita pindahkan semuanya 4,800 ke akaun untung rugi. Jadi akaun untung rugi dia akan pergi di sebelah debit lah. Kalau akaun gaji dia sebelah kredit, akaun untung rugi dia akan pergi sebelah debit. Okey, soalnya akaun komisen diterima. Okey, bank 640 kita pindahkan ke akaun untung rugi, dia adalah hasil. Jadi kita pindahkan ke sebelah kredit akaun untung rugi. Kalau di sini debit, dia akan pergi ke kredit akaun untung rugi. Okey, kita bergerak latihan 1. Akaun manakah yang ditutup dengan memindahkan jumlah ke akaun perdagangan? Akaun perdagangan Okey, akaun perdagangan, komponen akaun perdagangan ialah akaun jualan dan juga akaun angkutan masuk. Yang ni Audi kan? Okey, promosi ialah belanja. Belanja am juga belanja. Yang dua ni kita akan pindahkan ke akaun untung rugi. Jadi jawapannya apa? 1 dan 4. Okey. Soalnya latihan 2, akaun manakah yang ditutup dengan memindahkan jumlahnya ke akaun untung rugi? Ini akaun untung rugi pula. Kita kena cari hasil dan belanja Okey, mana dia? Okey, Prabot. Kan, Prabot akan pindah ke PKK. Okey, akaun insurans. Okey, pulangan masuk dia akan pindah ke akaun perdagangan. Akaun hutang lapuk terpulih. Jadi akaun insurans dan akaun hutang lapuk terpulih. 2 dan 4. Okey, yang ni pula latihan bagaimana kita nak tutup akaun-akaun yang berikut. Okey, akaun jualan. Ingat akaun jualan ialah komponen akaun perdagangan. Jadi kita perlu pindahkan ke akaun perdagangan. Jadi cara dia ialah kita tambahkan semua dulu. Lepas tu jumlah ini bawa ke sini dan kita jadikan jumlah yang sama dengan di bawah dan di sini ialah kita pindahkan ke akaun
dagangan. Okey, soalnya yang kedua, akaun belian. Akaun belian pun komponen akaun perdagangan. Okey, cara yang sama, kita kira di sebelah debit, hantarkan jumlah di sebelah kredit, tolak dengan yang ada di sini 650 dan bakinya kita hantar ke akaun perdagangan. Okey, soalnya akaun gaji. Akaun gaji adalah akaun belanja. Akaun belanja kita perlu masukkan ke dalam akaun untuk rugi. Okey, jadi jumlah sini 2,500 kita perlu pindahkan ke akaun untuk rugi 2,500. Okey, sosnya akaun sewa diterima. Okey, akaun sewa diterima. Okey, di sebelah kredit, akaun sewa diterima ialah akaun hasil. Akaun hasil perlu kita pindahkan ke akaun untuk rugi. Jadi di sebelah kredit 1,400 kita pindahkan di sebelah debit dia. Kita tulis akaun untuk rugi 1,400 sebab kita akan pindahkan di sebelah kredit akaun untuk rugi kan. Baik, soalnya akaun diskaun diterima. Lagi sekali ni juga akaun hasil. Akaun hasil juga kita perlu pindahkan ke akaun untuk rugi. Jadi tarikh dia sini Jun 30, akaun belum bayar 650. Kemudian kita perlu pindahkan ke akaun untuk rugi. Jun 30, akaun untuk rugi 650. Okey, jadi ini adalah cara bagaimana kita hendak menutup akaun. Okey, bagaimana kita nak menutup akaun hasil dan belanja. Okey. Jadi sampai sini dulu. Sekian. Terima kasih.